Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Kita pakai ni dulu clear dengar. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, saya baru lepas solat subuh, alhamdulillah masih lagi diberikan nafas, diberikan kehidupan. Alhamdulillah. Allah berikan setakat ni, alhamdulillah, syukur dapat family yang bahagia, alhamdulillah, keluarga yang baik, insya-Allah, alhamdulillah, semua segala-galanya. Jadi saya Arkam bin Hanifah. Okey. Apa perkongsian apa yang saya nak kongsikan hari ini adalah berkaitan dengan asas tentang diri kita. Apa yang kenapa kita dijadikan. Okey. Kalau kita tengok kenapa kita dijadikan? Kenapa? Apa sebab kita dijadikan? Kenapa? Apa sebab bila kita ada di atas muka bumi, siapa kita? Saya bawa sikit ilmu kenali diri. Tapi saya bukan ustaz tapi saya berkongsi apa yang saya tahu. Saya berkongsi dan saya saya simpan di dalam YouTube ni supaya perkongsian ini dapat manfaat kepada ramai orang. Okey, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita ni? Siapa kita ni? Kenapa kita hidup di atas muka bumi ni? Dari mana kita? Kita ni nak pergi mana? Kita ni siapa? Siapa sebenar diri kita? Asal apa? Di manakah asal kita? Jadi bila soalan-soalan tu terdetik bila kita dah melewati umur, dia kuat dah, maknanya melewati umur ke 30, 40, kita akan terasa sedemikian. Semua bukan orang Islam saja, semua manusia akan, fitrah manusia dia nak ingin tahu siapa aku sebenarnya. Aku buat setiap hari, rutin aku setiap hari pergi kerja apa semua, atau pergi sekolah kan, pergi kerja, kenapa? Apa sebab? Apa sebabnya? Kenapa kita dijadikan? Kalau ada Allah, ada Tuhan, mana Tuhan? Tak nampak. Jadi soalan-soalan tu sentiasa dalam diri kita. Dalam diri kita. Jadi saya bawa topik sikit tentang siapakah kita sebenarnya. Siapakah kita sebenarnya di atas muka bumi ni? Ini dalam sebenarnya kita ni, sebenarnya kita ini dijadikan adalah untuk beribadah kepada Allah SWT sebenarnya. Semasa kita di alam roh lagi, masa di alam roh, Allah telah kita dah sign kontrak dengan Allah SWT. Adakah kau nak jadi manusia? Jadi bila kau jadi manusia, kau akan mengesakan aku. Semua dah ada tertulis sebelum kita dilahirkan di atas muka bumi, dan kita sanggup untuk menjadi seorang manusia. Makhluk bernama manusia. Bila kita sebut makhluk bernama manusia ni, kita adalah insan yang terpilih. Tapi kita dah maknanya kita dah berjanji kepada Allah Taala sebelum kita dijadikan ni, kita berjanji kepada Dia untuk beribadah kepada Dia semua. Kita dah sign kontrak maksudnya. Jadi bila kita dah sign kontrak tu, perlulah kita laksanakan. Dan bila kita dilahirkan, kita perlulah, maknanya dalam proses tu, dalam kehidupan kita sebenarnya, kita kena beribadah kepada Dia. Itulah konsep sebenarnya, itulah dia. Kenapa kita hidup di atas muka bumi ni.
Sebab ada firman Allah SWT dalam Al-Quran, dalam Al-Quran mengatakan, Allah berfirman bahawa aku menjadikan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Jadi kita manusia ni kena beribadah kepada Allah SWT. Itulah sebenarnya. Bila kita sebenarnya Allah telah mengutuskan Nabi Muhammad SAW dan mengutuskan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW untuk kita diberikan panduan. Allah tak zalim. Mesti dia dah berikan panduan. Cuma kita mengikut. Allah sendiri sebenarnya bila kita cerita pasal mentauhidkan Allah, bila kita cerita pasal kita cerita pasal bagaimana nak mengesakan kepada Allah SWT, macam mana kita nak mentauhidkan Allah SWT. Sebenarnya bila kita sampai kita sampai maknanya sampai cahaya hidayah yang Allah berikan kepada Allah Taala. Bila nak capai hidayah tu, maksudnya kita berbuat baik, kita berbuat baik kepada semua semua insan-insan di atas bumi, terutama kepada ibu bapa kita, adik-beradik kita, kan. Jadi bila kita dah bersih, kita sedekah, kita banyak bantu orang. Jadi bila kita dah bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita, terpancullah maknanya kita akan mendekatkan diri dengan Allah SWT. Itulah dia target kita. Sepatutnya kita lakukan di atas muka bumi ini. Ada juga orang, kita cerita sebut, ada orang ada mengatakan, mana Allah? Mana Allah ni? Mana Allah? Mana Tuhan? Tak nampak pun. Kita tak nampak. Mana Allah? Tak nampak pun. Dia punya penjelasan, di mana Allah? Adakah Allah di atas langit? Adakah Allah di sekeliling kita semuanya tempat? Di mana Allah? Sebenarnya konsep di mana Allah tu, maknanya pertanyaan tu dia sebenarnya bertahap. Dia ada level-level dia. Ada level-level dia. Saya tak ingat. Ada pernah saya dengar satu kisah bahawasanya ada seorang budak, dia bertanyakan, ada orang bertanyakan, di mana Allah? Mana Allah? Jadi budak tu cakap, budak itu di atas ada di atas langit lah. Jawapannya betul ke tidak? Jawapannya adalah benar. Tetapi itu tahap pemahaman budak itu dalam takat itu adalah benar lah bagi dia. Tahap pemahamannya betul, ada di atas, tak salah. Kemudian ada pula seorang remaja pula, orang cakap, di mana Allah? Allah ada yang meliputi, ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Pun betul juga. Mengikut tahap pemahaman budak tu. Kemudian ada seorang dewasa pula bertanyakan, di mana Allah? Allah tu meliputi segalanya. Meliputi segalanya pun betul juga ikut pemahaman dia. Tapi yang paling tinggi lagi tahapnya, bertanyakan, di mana Allah? Allah sahaja tahu di mana dia. Saya nak bawa cerita sini. Sebenarnya kita ni sebagai seorang manusia, sebagai manusia hamba Allah SWT dengan alam sekeliling ni, kita tak boleh samakan kita dengan Allah SWT. Dia adalah Tuhan. Dia adalah pencipta kita semua. Jadi kita ni fikir Allah tu bertempat. Dia macam berjasad macam kita, macam pokok, macam kucing. Tak. Itu Allah jadikan manusia ni
berjasad semua tu, itu Allah jadikan. Tetapi bukan sifat dia sebenarnya. Bukan. Dia lebih melangkaui itulah. Hanya dia seorang pencipta. Dia saja tahu. Kita tak boleh cakap. Itu pasal bila ilmu kenali diri ni, kita kenal diri, kita kenal lah, maka kita kenal lah Tuhan kita. Kerana apa statement tu cakap macam tu? Kerana bila kita kenal diri, kita kenal Allah. Sebab kita tahu betapa besarnya Allah itu, menjadikan manusia ni begitu hebat sekali. Begitu hebat sekali, maka kita akan ingat, oh ya Allah, masya-Allah, hebatnya manusia ni, hebatnya kejadian aku. Bila kita cakap pasal kehebatan manusia ni, itu lain chapter lah. Tapi macam itulah, maknanya kehebatan manusia ni terlalu hebat. Kita lah makhluk Allah yang sempurna Allah jadikan. Jadi bila kita tahu, kita faham, kita kenali diri, maka kita kenal lah Tuhannya. Bila kita kenal Tuhan, binasalah diri. Itu maksudnya. Binasa diri itu ada maksud dia. Binasa diri itu maksudnya, bila kita dah kenal Allah SWT, kita dah kenal diri kita, mula kita kenal diri kita, kita kenal Allah SWT. Bila kita nak kenal Allah SWT, kita benar sendiri. Kerana pemahaman saya kan, bila kita kenal Allah SWT, kita merasakan semua ini tidak wujud. Bila kita sangat banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, kita jadi macam fana kepada Allah Ta'ala. Setahap, maksudnya semua kejadian ni adalah tidak ada, Allah saja yang wujud. Kita ni tak ada wujud sebenarnya. Itu ilmu hakikat. Kita tidak wujud, Allah saja yang wujud. Allah lah segala-galanya. Bila kita sampai tahap itu, kita rasa kita tak ada, kita rasa binasa lah. Binasalah diri, tak ada binasa diri. Maksudnya begitu. Bila kita binasa diri, Allah saja yang wujud. Bila kita sampai tahap tu, maka dipanggil dia arif billah, iaitu orang yang betul-betul kenal dengan Allah SWT. Bila kita sampai tahap itu, dipanggil arif billah. Kita kenal dengan Allah SWT. Maka dengan itu, sucilah diri kita. Dan kita akan dapat tahu rahsia-rahsia Allah. Rahsia-rahsia Allah. Dan bila hati ini sudah bersih, dalam diri ni, hati kalbu kita ni, sebenarnya kalau saya pernah belajar dalam program ESQ. Okey, kita hati bersih, roh kita, hati ni diri kita halus. Sebenarnya kita dijadikan di atas muka bumi ni, kita ni bersih sangat. Semua, kira India ke, China ke, anak baby Israel ke, semuanya adalah bersih. Allah jadikan. Rahsia-rahsia roh manusia ni daripada Allah SWT tu bersih. Sifat-sifat Allah bersih. Bila kita di atas muka bumi ni, kita dibelenggu oleh benda-benda yang jahat, kotor, benda-benda yang tidak baik, menderhaka segalanya, tak ingat Allah. Kita dibelenggu. Kita macam ni, dia belenggu kan, hitam kan. Jadi bila kita dapat pecahkan dia, maka dengan kita tahu pemahaman kita dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, kita ikut, maka bila kita pecah, maka kita akan tahu. Bila kita tahu, merasakan bahawa ya Allah, Muhammad Rasulullah, betapa seronoknya, betapa bahagianya diri kita di atas muka bumi ini. Jadi kita akan melaksanakan perintah Allah SWT. Jadi hidup kita ni akan teratur sampai ke syurga, berhadapan dengan Allah SWT dengan keadaan yang lebih ceria, seronok, bersih. Dalam masuk surga tu selama-lamanya tau. Takkan kita nak masuk neraka. Jadi di situ, itulah permulaan manusia ni bersih, tapi dibelenggu oleh itu. Kita kena pecahkan, kita kena lawan benda-benda hawa nafsu dan segalanya. Jadi di situ
kita akan percaya. Situlah cerita dia. Jadi apa-apa pun kalau kita nak cerita pasal detail tu orang boleh pening kepala kan. Tapi kita kena faham satu je lah. Kita di atas muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Iaitu beribadah tu adalah beribadah tu apa? Beribadah tu maksudnya kita mentauhidkan Allah SWT. Kita mentauhidkan, kita mengesakan Allah SWT. Dialah Tuhan segala-galanya. Saya ada pengalaman masa saya turning point saya, bila masa saya sekarang ni nak jadi masa saya makan gaji, lepas tu saya nak buat full business. Saya dah lama dah sebenarnya nak buat business, tapi sebabkan saya menangguh-nangguhkan. Bila saya dalam bila tahun 2014, 2015, 2016 saya diuji oleh Allah SWT dengan pekerjaan saya macam-macam. Maknanya kita kerja kena teruk lah. Maknanya saya tak boleh salahkan siapa, tapi Allah berikan ujian tu untuk kita, untuk saya ada hikmah segalanya. Sebaliknya kau nak sangat tapi kenapa kau tak nak buat? Sebab benda tu mungkin Allah baik bagi diri saya. Jadi bila dah kerja sedemikian, saya itulah bila kita konsep ni, bila kita ada permasalahan, kita sentiasa memikir, tak boleh. Sebenarnya bila kita sesuatu masalah begitu rumit kan, bukanlah sebenarnya tak apa nanti saya ceritakan. Bila kita dah maksudnya dia dah menjadi, kita dah pening kepala, macam mana aku nak ni, pening macam mana dalam keadaan yang maksudnya frust kan, kita macam stres. Jadi kita kena berserah kepada Allah SWT. Berserah kepada Allah SWT. Ya Allah, dengan sebutan pun bagus. Bila sebutan sampai ke hati. Bila kita cakap, Ya Allah SWT, aku serahkan segala-galanya permasalahanku. Segala-galanya aku serahkan kepada Engkau, Ya Allah. Bila kita cakap macam tu, kita menyerahkan kepada dia. Itu yang dia nak. Kita serah dengan keadaan menangis, terasa esak, Ya Allah, tolong Ya Allah, bantuku Ya Allah. Itu yang Allah nak. Dan itulah kita sebenarnya mission di atas muka bumi ni. Bila kita menyerahkan diri kepada kita, menyerahkan diri kita kepada dia, mana kita mengharap, bergantung harap kepada dia. Itu yang Allah nak. Itu sebenarnya motif kita di atas muka bumi. Kita sentiasa memuji dia. Bila kita dah macam tu, maknanya kita memuji-muji Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, memuji, minta bantu Ya Allah. Kita solat, tahajud ke apa, kita buat yang baik untuk Allah, sedekah, Ya Allah tolong Ya Allah. Itu yang Allah nak. Sebenarnya bila kita kadang-kadang manusia ni konsep salah. Konsep salah. Maksud saya kita nak buat sesuatu untuk mendapatkan ganjaran. Betul, boleh juga fikir macam tu. Tapi sebaik-baiknya macam ni tau. Sebaik-baiknya kita melakukan sesuatu tu untuk ikhlas kepada Allah SWT. Soal ganjaran tu kita jangan fikir. Dia memang automatik lah. Kalau kita dah buat sesuatu tu, mesti Allah kasih automatik. Kita dah baik dengan dia, kasih buat baik sedekah apa semua dengan Allah SWT. Kita ingat ikhlas kerana kita membuat sesuatu perkara yang baik itu kerana Allah. Ikhlas, maksudnya ikhlas. Itu yang sebaiknya. Bila kita buat macam tu, maknanya bila kita dah buat macam tu, dia insya-Allah bila kita dah buat sesuatu yang baik, Allah tu dia janjikan apa yang kita buat baik, dia akan menunjukkan jalan yang benar kepada kita. Jadi macam itulah ceritanya. Maknanya kita kena buat baik kerana kita ikhlas kepada Allah SWT. Itu yang sebaiknya. Bila kita dah baik dengan Allah SWT, kita jadi bila kita dah baik, kita akan rapat dengan Allah SWT. Kita selalu kena ingat dia je lah. Sebenarnya benda ni, kita atas bumi ni, kita kena bawa tu. Bila kita betul-betul beriman kepada Allah SWT, apa yang aku buat semua kerana Allah.
Aku makan kerana Allah, aku minum kerana Allah, aku apa ni, berzakat kerana Allah. Semua kerana Allah, 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 Allah dalam jiwa kita. Itu satu zikir juga tau. Bukan zikir la ilaha illallah, Allah, Allah. Itu saja sebenarnya. Bila kita mengingat Allah, itu adalah zikir. Zikir kepada Allah SWT. Itulah sebenarnya. Itu yang Allah nak. Itu yang nombor satu. Nombor satu adalah kita mengingati Allah SWT. Nombor satu tu, kena ingat tu. Nombor satu tu adalah kita mengingati Allah SWT. Kita mengingati Allah SWT. Kita makan, kita minum, berjalan. Sebenarnya bukan masa saya belajar time tu. Masa saya dalam kerajaan itu, masa saya dalam keadaan stres tu, saya belajar bahawasanya bukannya masa kita susah je kita ingat Allah, kita berdoa, kita berserah kepada Allah, tak. Nabi Muhammad sendiri setiap saat, setiap detik dia berserah kepada Allah SWT. Itu pasal dia jadi seorang Nabi dan Rasul yang sempurna, seorang manusia yang sempurna di sisi Allah. Kita kena sentiasa berserah semua segala-galanya kepada Allah. Memang kalau kita berserah kepada Allah, kita nampak seorang tu susah. Kita nampak kalau orang yang berserah, sentiasa berzakat, tapi kita nampak kadang-kadang ada jenis orang yang kita nampak biasa-biasa, tak. Sebenarnya dalam ni. Kekayaan yang sebenar adalah di dalam ni. Bukan di ruang. Bukannya kita nampak fizikal rumah besar. Tak semestinya rumah besar tu dia seronok, dia bahagia. Tak. Dalam ni. Di sini, dalam hati. Seronok, happy, tak frust. Meninggal pun dalam keadaan yang baik. Semua dalam keadaan baik. Di dalam ni, dalam diri kita ni. Saya nak cerita sikit masa umrah saya. Itu pun saya pun mengalir mata saya masa saya pergi umrah tahun 2018, hujung 2018. Saya pergi umrah bersama keluarga saya. Yang seronoknya Allah kasih sekali semua family saya dapat pergi. Anak-anak saya, isteri saya, dengan mak mentua saya pergi. Bila last kali masa saya tawaf wida tu, tawaf apa ni, selamat tinggal tu, saya sedih. Saya tengok Kaabah masa saya tawaf. Saya sedih sangat. Bila saya tengok Kaabah, ya Allah, aku nak pergi dah ni. Kan? Aku nak pergi dah ni. Ya Allah. Ya Allah, aku nak pergi dah ni. Tapi dalam hati macam ada lah, bukan macam ada berkata, Bapa kau nak risau. Kerana Allah sentiasa ada di dalam hati kau. Kaabah tu sentiasa di dalam hati kau. Sebab apa kau sedih? Itulah melelang air mata. Sebenarnya Allah ada pada diri kita. Dia dekat dengan kita. Dekat sangat dengan kita. Tapi kita yang tak nampak. Kenapa kita tak nampak? Kerana kita dibelenggu oleh kejahatan-kejahatan, maknanya nafsu dan segalanya. Dapat pecahkan tu, insya-Allah. Bila kita dapat pecahkan tu, maknanya dia dah belenggu tu dah hilang. Hilang, dah bersih. Pancaran-pancaran nur daripada Allah SWT akan sampai kepada kita. Ada firman Allah dalam Al-Quran. Kalau kita baca, ada firman Allah. Ada firman Allah mengatakan sedemikian. Bila kita suci, Allah akan mengajari kita. Melalui ustaz ke apa ke, dan dalam hati kita, dalam benak hati kita, setiap pagi ada Allah mengatakan benda-benda yang baik untuk kita laksanakan. Dia akan bimbing kita semua. Termasuklah juga bimbingan daripada luar ni, itu pun daripada dia juga. Ingat, kita ni macam
apa macam sosial media tu, Insta ada, apa nama dia, Facebook apa semua tu, sampai kata Allah itu ingat itu saja yang channel macam manusia tak. Allah pun sebenarnya banyak channel yang dia kasih pada kita. Tapi yang channel yang terdekat dalam hati. Ada. Dia bila kita sentiasa bersih, hati kita sentiasa bersih, kita cucikan jiwa kita, dia akan lebih laju lah maknanya. Itu dah pasal Allah suruh solat 5 waktu setiap hari. Kalau boleh, kalau dapat lagi, solat lagi. Solat apa ni? Solat duha, solat tahajud segalanya itu lagi baik lah. Tapi yang wajib, kerana bila kita bersolat ni, kita akan dapat bersihkan jiwa dan dapat maknanya dapat apa ni? Bila kita solat ni, kita dapat macam buat antena lah maksudnya kan. Dapat signal daripada Allah SWT. Itu rahsianya solat tu. Antara rahsianya. Dia banyak lagi rahsia-rahsia dalam solat ni. Okey, dah panjang ni saya berceloteh ni. Saya minta maaf lah kalau ada apa-apa yang boleh menyakitkan hati bila saya bercakap ni, terkasar bahasa ke. Sebab saya bercakap ni adalah untuk saya nak sampaikan apa yang saya tahu, saya share. Saya ni bukan pandai sangat, tapi ilmu yang sedikit ni saya nak share. Dan juga yang pentingnya untuk diri saya sebenarnya. Itu yang paling utama juga. Okey. Sekarang dah nak pukul 6 dah ni. Nak pukul 7 dah ni, 6.50 pagi. Okey. Itu saja pada hari ini. Semoga kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.